Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini, iaitulah 25 bulan 10 23, kita teruskan bicara kita dalam beberapa perkara yang berkait dengan kehidupan kita di atas dunia dan juga yang akan menjadi bekalan kita ke akhirat nanti, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, kita panjatkan syukuran kepada Allah Azza wa Jalla di samping kita menghadiri muzakarah, dia panggil muzakarah haji peringkat kebangsaan kali yang ke-40, yang membincangkan beberapa tajuk-tajuk yang penting, khususnya perkara yang berkait dengan amalan para jemaah haji di musim haji, yang boleh katakan isu yang hampir sama, memandangkan orang lain yang pergi. Tahun lepas orang lain, tahun ni orang lain. Jadi tak samalah dia punya soalan. Jadi soalan itu berulang-ulang. Tahun lepas tanya dia, tahun ni orang lain tanya juga. Maka dimuzakarahkan untuk lebih memantapkan lagi kepahaman ataupun lebih memantapkan lagi maklumat kepada para pembimbing, supaya dapat menyelaraskan satu jawapan ataupun satu jenis bimbingan saja. Kita kata alhamdulillah, itu zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Jadi para jemaah sekalian, apa yang saya nak kongsikan pada saat ini kepada para jemaah sekalian, iaitulah tentang beberapa perkara yang penting dalam hidup kita ni, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zariyat. Bagi pelajar yang duduk tadabbur Quran tu, surah Az-Zariyat, Allah SWT ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, aku tak jadikan jin dan manusia ni kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Maknanya itu dia panggil matlamat, tujuan besar ataupun matlamat besar. Allah Ta'ala ciptakan kita manusia dan jin supaya mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita nak mengabdikan diri kepada Allah, kita kena melalui dua perkara yang besar yang dipanggil dengan nama rukun. Apa makna rukun? Rukun ni maknanya satu perkara kalau tak buat tak jadi. Itu maksud rukun. Kalau tak buat tak jadi. Kalau kata ini rukun, ini syarat. Syarat tak buat tak jadi. Syarat kalau dia tak ada, tak jadi. Tapi dia bukan daripada perbuatan itu. Contoh yang paling mudah, kita kata nak solat. Syarat nak solat mesti ada wuduk. Tapi kalau kita berwuduk, mana bukan kita solat. Kita berwuduk. Itu beza dia. Kalau kata rukun, itu amalan solat itu sendiri. Bermula dengan niatnya, dengan qiyam, dengan takbir. Maka bila kita kata kita ni sebagai orang nak mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dia melalui dua rukun yang besar. Yang pertama dia panggil rukun iman, yang kedua rukun Islam. Rukun iman ni mana rukun yang kita kena faham, yang kita kena tahu, iaitulah kepercayaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang disebut dengan nama a'malul qulub, iaitulah amalan hati. Amalan hati. Semua yang kita beriman itu iaitulah kepercayaan. Kita percaya ada Allah yang pertama sekali. Al-imanu billah an tu'mina billahi wa malaikatihi, adanya malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, wa rusuli, rasul-rasul, qadar, qada dan qadar, yang baik yang buruknya, dan beriman pada hari akhirat. Itu semua kepercayaan dalam hati kita. Yang kedua dipanggil rukun Islam. Rukun Islam ini iaitulah rukun amali yang kita kena buat. Amali kita kena buat bermula dengan apa? Bermula dengan mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dia panggil syahadah, mengucap. Tak cukup kalau kita diam kita. Buat apa tu? Kenapa diam? Mengucap. La. Mesti kata dengan lidah, mesti declare, mesti kena isytiharkan bahawa kita mengakui tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji kecuali Allah Azza wa Jalla. Barulah sempurna dia punya perjalanan yang dikatakan syahadah. Kamu dah diikuti dengan solat, dengan puasa sampai ke akhir rukun Islam, maka kita mengatakan rukun iman tu kepercayaan dalam hati. Siapa dia tak percaya, satu daripada 6 kosong. Dia panggil matematik akidah. Matematik rukun, dia kata aku percaya semua rukun iman kecuali malaikat, sebab tak pernah tengok dia. Kita kata orang tu kufur, orang tu kafir. Dalam matematik iman, 6 tolak 1 kosong. 6 tolak 1 kosong. Kita matematik lain, 6 tolak 1 5. Matematik iman, 6 tolak 1 kosong. Tak ada. Dia panggil tak ada tinggal lagi lah. Mana dia batal. Sama juga dengan Islam. Dia tak, aku percaya dah, solat aku percaya, tapi puasa tak nak lah. Tak percaya dengan puasa, sebab puasa ni penat, letih, orang panggil tak larat. Maka kita mengatakan dia juga 5 tolak 1 juga kosong. Maka dalam kehidupan kita ini dia panggil bagaimana nak merealisasikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Nak merealisasikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, ini yang kita nak bincangkan, nak tazkirahkan kepada para jemaah sekalian, iaitulah dia panggil tahqiqut tauhid. Setelah kita mengucap 2 kalimah syahadah, bagaimana nak jaga syahadah kita tu. Nak jaga syahadah itu yang penting. Sebab bila kita tak jaga, dia akan rusak. Semua benda atas dunia ni rusak belakang. Kita beli kereta rusak. Beli alat elektrik ke alat apa ke, akan berlaku kerusakan. Tetapi yang tak rusaknya apa dia? Iaitulah apabila kita jaga tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka tauhid ini akan kekal. Kalau Tuhan dia mati pun, tauhid akan bersama dengan kita. Maka kita kata itulah yang menjadi keperluan kepada kita. Maka kata di para ulama, nak merealisasikan tauhid dalam hidup kita ni melalui 2 dimensi, 2 lorong. Lorong yang pertama dia panggil darjat yang pertama, wajib. Wajib ni maknanya kalau tak ada hak ni, tauhid pincang. Satu lagi perkara yang sunat, mustahab, kalau tak ada, kurang, lemah. Dia lain, lemah dengan tak ada lain. Macam kita hari ni tak, kita ada handphone. Kenapa tak boleh bercakap? Tak boleh, pasal tak ada bateri. Langsung tak boleh buka. Itu dia panggil tak ada yang wajib. Boleh bercakap, ya, tapi tak boleh nak tengok video sebab kurang bateri. Dia itu lain. Maka kita tengok pada 2 ini secara ringkasnya, insya-Allah dengan masa yang ada di hadapan kita. Jadi kita kata kita nak realisasikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara mana? Dengan cara kita laksanakan kedua-duanya sekali. Yang wajib, yang sunat. Yang tertinggi yang afdal dan yang kurang juga darjat, tapi kita cuba buat sebagaimana yang sepatutnya, yang seboleh mungkin yang kita kena buat. Kerana itulah dikatakan merealisasikan ataupun tahqiqut tauhid. Jadi para pencinta ilmu sekalian, yang pertama sekali, yang wajib, yang mesti kita kena jaga 3 perkara. Jadi para pencinta ilmu yang suka belajar ni, tulislah, tanda sikit. 3 perkara yang mesti kita kena buat. Yang pertama sekali, yang utama, yang paling besar sekali, bila kita nak jaga tauhid, kita mesti meninggalkan segala bentuk syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Syirik ada 3 kategori. Satu dia panggil syirkun akbar, syirik besar. Syirik besar, kemudian syirik kecil. Syirik besar ni kafir lah, na'udzubillah. Macam dia pergi kata Allah Ta'ala ada sekutu bagi Allah. Dia pergi kata, dia pergi sembah berhala atau sembah benda-benda lain. Maka itu dia panggil kufur ataupun syirik akbar. Yang kedua dia panggil syirik asghar, syirik kecil. Syirik kecil ni dia terlibat dengan amalan hati. Ada perasaan riak. Saya kuat solat, tapi mari perasaan riak dalam ibadat kita. Allah, pergi awal masjid, asyik duk tengok orang ya. Aku seorang ya, orang nombor 1 mari surau ni. Orang lain tak ada. Pak Haji baru balik Mekah, balik umrah semalam pun tak mari-mari juga. Jadi kita rasa kita orang paling hebat. Itu dia panggil syirkun asghar. Ini permainan syaitan nak merosakkan ahli ibadat.
Syaitan ni dia mempunyai strategi yang mantap. Dia nak rosakkan orang, dia tengok kategori orang. Orang yang baik-baik, dia masuk ikut lorong ibadat. Orang yang baik, dia masuk ikut lorong ibadat. Orang yang tak baik, dia masuk ikut lorong maksiat. Kita orang yang insya-Allah lah, tuan-tuan dan puan-puan yang duduk berulang-alik ke surau dah, yang selalu pergi ke Mekah, pergi haji, pergi umrah ni, rasa-rasanya kalau syaitan mari ajak pergi buat maksiat, kena tampar syaitan. Cuma dia selamat sebab kita tak nampak dia ya. Kalau nampak, orang panggil bertumbuk. Aku baru balik Mekah, kau ajak pergi maksiat. Apa punya syaitan? Marah. Tapi dia tak datang. Dia masuk ikut lorong ibadat juga. Lorong hati, lorong riak, takabur, datang. Maka itu dipanggil lorong yang besar. Kemudian syirik pula terbagi pada dua, syirkun jali, syirkun khafi. Syirik yang nampak, syirik yang tak nampak. Yang kita nampak ni, insya-Allah lah kita orang beriman ni, kita tak akan buat benda tu. Tak akan pergi sembah berhala, tak akan pergi sembah batu-batu, kayu-kayu. Tapi mungkin terjebak juga dengan perkara-perkara yang tak nampak. Dia panggil benda yang tak nampak. Masih lagi percaya kepada tangkal-tangkal azimat. Itu dia panggil benda-benda yang kita kena tahu. Maka syirik asghar, syirik khafi, syirik yang tersembunyi juga terbagi dua. Satu dipanggil syirik akbar, seperti orang munafik. Orang munafik tersembunyi dia punya syirik, tak ada siapa tahu. Macam mana kita boleh tahu? Nabi SAW pun tak tahu yang di belakang dia tu munafik. Belakang dia ada munafik, Nabi pun tak tahu. Bila mati baru Allah Ta'ala tu, la taqum ala la tusalli ala mata minhu abada wala taqum ala qabrihi. Allah Ta'ala turun ayat Quran, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan solat atas jenazah mayat mereka ni, dan jangan berdiri di atas kubur, kerana dia munafik, dia tidak beriman, sedangkan dia ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata ini cukup berbahaya. Ini dipanggil syirkun khafi yang besar, syirkun khafi yang tersembunyi. Jadilah riya, ujub ni maknanya bangga diri. Kita rasa kita yang kuat, kita rasa kita yang paling hebat, kita rasa kita yang orang panggil paling mantap. Itu dia panggil syirkun khafi al-asghar. Maka dua-dua syirik ni, sama ada syirik yang paling besar sekali, yang terang ataupun yang khafi. Syirik asghar yang terang atau yang khafi, dua-duanya perlu dihindari dan dijaga. Barulah kita jadi orang yang dapat menjaga tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu yang pertama. Nak jaga tauhid yang pertama, syahadah la ilaha illallah, iaitulah jauhkan diri daripada segala benda yang membawa kepada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita nak realisasikan tauhid kita Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iaitulah dengan meninggalkan segala perkara yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Kita ni kadang-kadang ikut sunnah. Kita ni ahlus sunnah dia panggil. Tapi amalan kita tidak ikut sunnah. Kalau orang tanya, Habib, mana amalan pelik ni? Nak cari tak jumpa. Kan itulah anda selalu ulang satu orang panggil motto ataupun slogan yang kita katakan, beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Jadi jemaah tanya, apa maksud dia? Kita kata hati tenang sebab bila kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu orang akan tanya, ni awak ambil mana ni bacaan ni? Awak ambil mana dia punya ni cara ni? Kita kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayat oleh Imam Bukhari, diriwayat oleh Imam Muslim. Maknanya ada sandaran, ada tempat kita nak rujuk. Ni kalau tanya, awak ambil mana ni? Entahlah, pak cik tu ajar buah pokok baru ni. Dia terima kat mana? Dia terima dengan pak cik dia atas pokok. Kita kata apa duk main buah pokok atas pokok? Ini bukan sandaran agama. Bukan sandaran agama. Cuma kadang-kadang cara waktu kita nak terima tu tak ada masalah. Jumpa tepi jalan ke, kedai kopi ke, dakwah ni boleh dibuat di mana-mana. Ana satu kisah yang berlaku waktu ana naik kapal terbang dengan seorang tok guru, kita nak pergi ke negara China. Naik kapal terbang daripada Kota Baru, duduk sebelah dia. Dia kata, ana nak ajar penantar satu zikir. Kata, silakan. Dia pun bagi zikir biasalah. Cuma orang panggil ijazah. Ijazah. Zikir kadang-kadang kita ni zikir biasa, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, ijazah. Kata, tak apa saya. Kata, dia pun cerita. Dia kata, aku terima zikir ni waktu naik unta, waktu naik bas dengan guru dia daripada Mekah nak pergi Madinah. Kata, ustaz,
terima naik bas. Guru dia terima daripada guru dia waktu naik unta. Zaman unta pagi. Tak apa kata. Guru naik unta, ustaz yang bagi pada saya naik bas, dia bagi saya atas kapal terbang, kata kalau ada orang nak ambil zikir saya ni, jet. Takkan nak naik kapal terbang juga tak? Private jet baru kita bagi. Dia kata, mu ni cari pasal semua. Banyak cerita awak ni. Jadi kita kata itu dia panggil dari sudut sanad. Yang kita naknya sandaran. Ambil di mana ni? Bacaan ni ambil di mana? Itu yang dikatakan sandaran. Itu yang penting dalam kita beramal. Di manakah sumber yang kita dapat? Kita tak usah. Kita sebenarnya, orang kata kita ni orang awam. Orang awam ni maknanya orang kampung. Tapi bagi anda lah tuan-tuan dan puan-puan yang banyak yang duduk di alam ilmu ni, kita tak boleh nak kata kita ni awam 100%. Sebab kita membaca, kita mengkaji. Zaman kita ni kita melihat, dengan videonya, dengan maklumatnya, dengan teknologi yang ada ni semua sebenarnya telah mendekatkan kita kepada ilmu yang ada. Nak kata awam 100% sukar. Kalau zaman dulu memanglah orang kampung ni dia akan terima agama melalui guru yang datang mengajar di kampung dia. Dia tak pergi dah lain. Saya dengar masih lagi ingat beberapa orang tua di kampung saya, dia bila jumpa, dia kata bila dia kenal arwah bapa anda ni, arwah tok guru ni, dia kata aku ni tok ayah ni kata ustaz, saya pegang yang arwah cerita dulu, tak tukar-tukar dah. Kata tak apalah, tok ayah nak tukar pun tak ada masa dah. Kalau saya ajar pun dia jadi dia pakai hot tu dah. Itu orang kampung. Orang zaman dulu. Zaman kita ni kita terima maklumat pelbagai sumber. Lepas aku dengar kuliah pagi tadi di surau contohnya, balik rumah rasa pelik ya ustaz ni cerita. Cari dalam internet cerita sekian-sekian. Saklabah saklabah ke apa yang dikatakan tak bayar zakat tu yang pelik-pelik dah. Kita pun cari internet, keluar video ustaz lain pula. Mana ada saklabah tak bayar zakat. Saklabah ni sahabat Nabi yang direka-reka oleh orang untuk menjatuhkan kredibilitas. Kita pun confused. Sebab itulah kita kata sekarang ni jangan duduk kata orang tuan-tuan ni orang awam. Dengar je apa yang saya cakap. Jangan duduk tanya. Kita tak boleh dah sekarang macam tu. Orang akan tanya, orang akan search, orang akan cari, orang akan google. Syekh Google lebih besar daripada Syekh ustaz yang mengajar di surau dia. Betul tak dia? Jadi Syekh Google lebih mantap daripada Syekh yang mengajar di kampung dia. Jangan main. Sebab itulah kita sekarang ni alhamdulillah, saya duduk di mana ada peluang kita akan live di situ. Duduk di hotel lah buat. Kadang-kadang lampu tak cukup, kadang-kadang internet tak jadi, tapi semangat kena buat. Sebab masyarakat kita suka belajar. Kita kata alhamdulillah, ini satu nikmat, ini peluang yang Allah anugerahkan kepada kita. Maknanya yang pertama tadi menjauhi segala syirik, segala bentuknya. Yang kedua, jauhi segala perkara yang menyalahi sunnah Nabi SAW dalam amalan kita, dalam ibadat kita. Yang ketiga, ini besar, dia panggil tarkul ma'asi bi anwa'iha. Kita tinggalkan maksiat dengan segala jenisnya. Jadi maksiat yang paling besar sekali syirik pada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu dalam wasiat Syekh Luqman, kenal kan Luqmanul Hakim tu, dalam Quran suratul Luqman. Luqman wasiat pada anak dia kata inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itulah kezaliman yang paling besar dalam dunia ni, iaitulah syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Kita dah kata zalim ni orang kena orang macam Yahudi kena di Palestin. Itu syirik di antara manusia. Kita kena beza kezaliman di antara manusia sama manusia, syirik. Zalim. Dan kita berdoa pada Allah SWT dengan sungguh-sungguh kita doa supaya Allah Taala hilangkan kezaliman yang dibuat di mana-mana atas dunia. Realiti sekarang kepada sahabat-sahabat kita di Palestin ataupun di Gaza yang diganyang dan dibunuh oleh Yahudi dengan senjata-senjata mereka. Tak namun begitu, mereka juga sakit. Bukannya kata lari. Banyak berita-berita tunjuk geng-geng Israel duduk di pusat pelarian juga. Jadi dia pun ada in takunu ta'lamuna fahimnahu ya'lamuna kama ta'lamun. Allah kata kalau kamu susah, mereka pun susah juga. Kamu sakit, mereka pun sakit juga. Jadi orang Islam ni dengan senjata yang tak cukup, mereka tetap mempertahankan hak dia. Sebab negara itu negara dia. Bumi Palestin, bumi umat Islam. Walaupun Yahudi mengaku hak dia, kita kata tetap itu hak umat Islam. Maka yang ketiga tadi, tinggalkan maksiat. Maksiat yang paling besar, iaitulah zalim yang paling besar, syirik pada Allah Ta'ala.
dan maksiat-maksiat yang lain, maka ulama syariah ni telah membahagikan kategori maksiat atau dosa kepada dua kategori. Satu dia panggil maksiat yang besar, dosa besar. Macam mana kita nak tahu dosa ni kecil ke besar? Ada skill dia, mudah. Setiap hukuman yang Allah, perkara yang Tuhan sebut, siapa dia buat benda ni, dilaknat oleh Allah, maka itu dosa besar. Siapa yang buat benda ni, Allah Ta'ala kata aku masuk bagi mereka azab, maka itu dosa besar. Itu dia panggil cara mudah lah. Cara yang kamu ni kalau kita nak tahu sungguh-sungguh senarai dia, ada je kitab, nama dia dosa besar. Kitab dosa besar ni disusun oleh Al-Imam Al-Hafizul Zahabi. Ada 76 dosa besar. Tuan-tuan boleh beli lah buku ni. Buku yang terkini, dosa besar ni saya rasa yang lebih, orang panggil lebih teratur lah terjemahan dia, yang diterbit oleh Telaga Biru. Itu bagus, yang terakhir ni. Sebab banyak yang lain-lain tu banyak, tapi yang ni yang terbaru. Dosa besar. Kemudian dosa kecil boleh buat. Dosa kecil kita bukan boleh buat, memang terbuat. Tak ada siapa lepas atas dunia ni dosa kecil. Lalu tengok orang tak tutup aurat. Dengar orang bercakap, kita tak nak mengumpat pun, tapi dia bercakap kita dengar juga sikit. Dia kata apa? Sekarang ni dosa-dosa yang terjebak pada kita ni dalam geruk. Saya gurau, kita kata kita ni ada mazhab baru sekarang, nama dia mazhab wasafi. Mazhab wasafi ni mazhab WhatsApp lah. Kan ada tu orang share benda-benda mengata orang, benda-benda yang tuduhan pada orang. Kita tegur tak tegur? Kita pun relax juga. Saya baca ya Ustaz. Saya baca ya, orang lain yang share. Kita duduk dalam grup tu, kalau kita baca saja, tak tegur, bermakna kita juga bersekongkol dengan orang tu. Dia dua ya cara nak selamat. Yang pertama kita tegur, kita engkar, kita kata berita ni bagi saya palsu. Sama ada Tuhan tarik balik, delete daripada grup, ataupun tanggungjawab depan Tuhan. Saya tak percaya, saya engkar benda ni. Selamat. Man ankara salima. Dalam hadis Nabi kata, siapa dia tengok benda mungkar, man ankara salima, walakin man taba'a. Siapa dia ikut sekali, terjebak sekali, maka itu dia dosa sekali dengan orang tu. Na'udzubillah. Jadi itu tiga perkara, ingat, nak jaga tauhid. Yang pertama, jauh daripada syirik. Yang kedua, tinggalkan perkara yang menyalahi sunnah, ataupun dalam bahasa yang diguna oleh Nabi sendiri SAW, nama dia bid'ah. Tapi kita zaman kita ni, kalau kita guna perkataan bid'ah, orang macam tak selesa. Bukan ustaz yang kata, dalam hadis Nabi sebut benda tu. Yang ketiga, tinggalkan segala bentuk maksiat. Maksiat yang zahirnya, maksiat yang batin, kita kena tinggal. Baik, itu kategori yang wajib. Hak ni wajib kena buat, barulah kita nak jaga tauhid. Yang kedua, kita berpindah kepada darajah as-saniyah. Darjah yang kedua, perkara yang sunat, yang digalakkan, yang menjadi perbezaan di antara kita sama kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, yang membezakan di antara kita ahli ibadat ni, amalan sunat. Amalan sunat. Amalan wajib, kita nampak semua orang pergi solat belakang. Alhamdulillah. Kita pagi, kita solat subuh, contohnya berjamaah. Semua orang solat subuh. Tapi yang membezakan antara kita sama kita, ahli ibadat ni, iaitulah amalan sunat. Waktu nak pergi solat subuh tadi, ambil wuduk di mana? Saya ambil wuduk di rumah. Selepas ambil wuduk, saya solat sunat qabliyah dulu contohnya. Kemudian sampai di masjid, ataupun kita terus pergi masjid, kita sampai di masjid, solat sunat qabliyah. Sudah solat sunat qabliyah, kita duduk zikir sampai orang qamat. Lepas solat, kita ada zikir pula lepas solat contohnya. Kita sambung dengan zikir pagi. Tak sama dengan orang ni bangun tidur, wuduk pun tak ambil. Duduk atas motor nak pergi surah, sebatang lagi dapat. Nak kata apa? Mana dapat? Sampai surah ambil wuduk, orang qamat baru masuk masjid. Jauh tu jarak tu. Dia panggil jarak yang begitu jauh, dia punya perbezaan. Maka yang membezakan antara kita dengan sama-sama kita, ahli ibadat, iaitulah apa dia? Amalan sunat. Jadi amalan sunat ni, amalan sunat yang membezakan kita. Maka begitu juga dengan darjat, darjat ahli ibadat ni, nak tahqiq tauhid ni, iaitulah yang membezakan kita, iaitu kebersihan hati. Maka kata daripada ulama, syarat yang pertama, la yakunu fil qalbi syai'un min at-tawajjuh li ghairillah. Jangan ada dalam hati kita ni satu perkara yang kita nak letak ke lain daripada Allah Ta'ala. Semua benda yang kita buat, termasuklah makan minum kita,
termasuklah nikah kahwin kita, termasuklah apa yang kita buat, kita kata apa? Semua aku buat ni kerana Allah. Sebab itulah dia panggil syariat yang kita pegang ni, dia panggil syariat Islam ni, dia panggil Rabbaniyah. Pernah dengar nama? Syariat apa nama ni? Syariat Rabbaniyah. Apa maksud Rabbaniyah? Bukan nama penyanyi ni, bukan nama nasyid ni, Nama Rabbaniyah maknanya datang dari Allah. Syariat ini datang dari Allah, dia kembali kepada Allah Ta'ala. Maknanya kita terima daripada Allah Ta'ala amalan ini dan kita buat juga kerana Allah. Barulah dia panggil lengkap. Itu yang pertama. Jangan adalah hati kita ni, segala perbuatan kita lain daripada Allah Ta'ala. Oh, dia kata saya takkan lah makan minum pun nak niat kerana Allah. Kena niat kerana Allah Ta'ala. Kenapa makan? Sebab nak kuatkan tubuh. Untuk apa kuat tubuh sihat? Untuk nak kerja cari nafkah yang halal. Lagi untuk nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Kita boleh pahala walaupun kita makan. Makan nasi lemuk boleh pahala. Makan apa saja boleh pahala. Cuma kita kadang-kadang tak meraih pahala, sedangkan ladang lubuk pahala ada depan kita. Budak-budak duk tulis sekarang ni, selagi mak ayah ada, dia akan panggil lubuk pahala banyak. Tapi pahala pahala tulis kat Facebook ya. Dia tak balik-balik pun tengok ayah dia. Waktu hari jadi mak tulis kat Facebook, selamat happy birthday mak. Balik tak? Kita kata pahala kot juga mana lah ni. Jadi kita kata itu di antara kebincangan zaman alam maya. Satu. Kemudian kita bercakap, biarlah kita fikir, ada pahala, ada dosa. Kalau tak ada apa-apa, free saja pun, bolehlah kita bercakap. Tapi kalau ada dosa, jangan buat. Itu yang dia panggil berfikir kepada Allah SWT. Setiap perkara yang kita buat itu. Apa lagi? Semua gerak kerja kita biarlah kerana Allah Azza wa Jalla. Barulah dia panggil mantap kehidupan manusia itu. Jadi kita kena kawal, kita kena jaga. Maka nak jaga, nak merealisasikan tauhid darjat yang kedua ini dengan beberapa perkara. Ataupun dia kata, dua-dua nak jaga tauhid yang wajib, yang sunat ini, mesti ada beberapa perkara yang penting. Jadi kita buat rumusan di sini supaya senang para pelajar, para jemaah yang pencinta ilmu, dia boleh catat, dia boleh ingat. Yang pertama, al-ilmu, kena ada ilmu. Tak mungkin saya nak mantapkan tauhid tanpa ilmu, tak mungkin. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mu kena tahu, mu kena reti bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Maka kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kena ada ilmu sebelum kita kata, sebelum kita beramal. Jadi yang pertama sekali, kita kena ada ilmu. Nak ada ilmu, kena belajar. Zaman kita ini orang belajar dengan orang mendengar, mana ramai? Ramai yang mendengar. Tak, pergi dengar saja. Dia tak tulis pun. Kalau ceramah umum, kita kata kita nak buat kitab apa? Ceramah umum. Tapi kalau yang ustaz yang datang berkitab pun tak buat kitab juga. Itu jadi masalah kita. Jadi kita kena ubah budaya kita. Ustaz nak ajar kita apa? Kitab, contohnya kita kata kitab tauhid, kita beli sekali dengan dia. Kitab Mestika Hadis. Bagaimana untuk orang Malaysia ni, kitab Mestika Hadis tu mudah. Jilid yang pertama dia belajar bab rukun iman. Rukun iman. Bagus. Jadi kita belajar kitab tu. Ataupun kitab-kitab lain, jangan cari yang payah-payah, yang mudah-mudah ya. Kalau yang payah-payah, kitab jawi lama-lama tu sesuai untuk orang belajar di pondok, sebab mereka bertalaki. Ini kita nak ambil kepahaman umum yang simple je. Jadi kalau mengajar kitab tu panjang. Mungkin satu kuliah maghrib tu berapa baris dia mengajar? 5 baris. Tapi bila kita nak selesai masalah tauhid kita kepada Allah Ta'ala, kita kalau boleh tauhid ni, kita tak mengaji lama, 3 bulan khatam satu kitab. Barulah dia panggil cepat. Itu yang pertama sekali, al-ilmu. Barulah kita ada kepahaman, kita ada maklumat, kita ada makrifah tentang Allah Azza wa Jalla. Ataupun dia panggil ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain yang kita kena buat, iaitulah kita kena buat setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah. Nama dia apa? Ilmu fardu ainin. Apa nama fardu ain? Maknanya fardu mesti kena buat. Kalau tak buat, tak lengkap kita punya ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Tapi sekarang ni kalau sebut ilmu fardu ain, orang nampak budak-budak kecil. Ilmu apa fardu ain pak cik? Ilmu budak-budak lah. Aku petang-petang sibuk pergi ambil anak fardu ain. Jadi kita nak salah faham. Yang kedua, tanda yang kedua, at-tasdiqul jazim,
kita kena betul-betul yakin, percaya ada Allah, ada Rasul, kitab yang kita terima ni Al-Quran yang datang daripada Allah Azza wa Jalla, dan kita yakin semua perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih, semuanya benar. Sekarang ni ana jumpa geng-geng hak baru ni, dulu kumpulan anti hadis semua sekali. Tak mau. Dia nak Quran saja. Kita kata ini kumpulan yang berbahaya. Lah ni lebih lunak. Dia cuba attack Imam Bukhari. Dia kata Imam Bukhari ni mati kurun yang keberapa dah? Yang ketiga ke apa? Imam Bukhari. Tapi Nabi dah lepas 200 tahun baru kumpul hadis. Mestilah terlupa. Mestilah tak ingat. Tulis macam-macam. Jadi kita boleh percaya ke manusia? Dia mula nak main. Saya kalau ilmu, dia panggil ilmu nak attack kesahihan maklumat. Kita kata awak cakap biar betul lah. Allah SWT ni maha kaya. Zaman imam-imam besar, zaman Imam Syafi'i dulu katanya, kalau nak baca buku, dia kena tutup sebelah, tengok sebelah. Kalau tidak dia nampak yang sebelah ni, dia hafal semua sekali. Laju pokok dia tu. Kita mari sama kita ni, kata macam mana ni? Orang selama ni orang lupa nombor telefon dia pun. Kalau tanya berapa nombor telefon pakcik, dia buka telefon cari saya, dia tulis nama dia sendiri tu saya. Tak, nombor telefon dia tak ingat. Nombor rumah dia pun ingat lupa. Tapi Allah Ta'ala nak hantar bagi, selain daripada alat-alat media baru ni, internet ni, rakaman-rakaman ni, kita kata inilah contoh Imam Syafi'i, inilah contoh Imam Bukhari. Sekali dia dengar, dia hafal balik. Tak ada salah, kecuali bateri dia habis. Betul tak? Habis bateri, rusak. Kalau bateri ada, insya-Allah dia rakam dengan sempurna. Zaman ni, zaman MP3 ni. Zaman kaset dulu mungkinlah tali tu berbelit dalam tu ke, itu lain. Mana kekuatan dia lagi kuat. Kemudian Allah Ta'ala tonjolkan contoh-contoh baru ya. Di Arab Saudi ada seorang kanak-kanak buta. Umur dia berapa dah sekarang, ana pun tak ingat. 20 tak sampai kot. Nama dia Jihad Al-Maliki. Subhanallah. Betul-betul Imam Bukhari. Dia hafal Bukhari sebiji. Orang test berapa kali dah lepas. Ajaib. Dia kata dia hafal semua kitab hadis-hadis ni, dia sudah hafal. Dan dia sendiri baca Quran, dia kata di bulan Ramadan 2 tahun lepas, masa Covid, 2 kali khatam satu hari. Dia baca khatam tengah hari, khatam malam. Betul-betul cerita Muzani, Imam Syafi'i khatam 2 kali satu hari bulan Ramadan. Bulan lain tak, dia tak buat. Sebab bulan lain paling cepat pun 3 hari sekali dia buat, ataupun seminggu. Barulah kita boleh tadabbur. Tapi untuk Ramadan nak ambil cepat, nak ambil hafal, nak ambil bacaan. Kita kata subhanallah, Allah Ta'ala jelmakan budak-budak yang akhir zaman dah lah mata dia buta. Macam mana dia tengok kitab, dia dengar je. Kita kata subhanallah, inilah contoh manifestasi orang dulu. Kita mengatakan Allah Ta'ala yang maha berkuasa, yang maha benar. Maka kita kena yakin semua yang disebut oleh Nabi SAW itu besar. Yang ketiga, al-inqiyad. Ini yang penting. Tahu dah, belajar dah, yakin dah. Di manakah orang panggil cahaya keyakinan itu duduk di mana? Duduk di amalan. Kenapa dulu awak suka buat benda ni, sekarang ni saya tinggalkan? Kenapa? Sebab Nabi larang. Sepatah. Kenapa awak tak apa ni? Sebab tak ada dalam sunnah Nabi SAW. Sepatah ya. Cukup untuk kita tinggalkan benda itu, sebab tidak ada daripada Nabi SAW. Maka kita mengatakan inilah yang penting bagi kita. Setiap orang yang tinggi dia punya darjat keyakinan dia, maka lebih tinggilah dia keyakinan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka satu contoh keyakinan ini kita tamatkan dengan cerita kita ni. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu uridat alayyal umam. Nabi kata Allah Taala bentang pada saya kedudukan umat-umat orang dulu. Dia tengok orang ni ramai, Nabi ni ada ramai, Nabi ni ramai. Tiba-tiba dia tengok satu kumpulan yang begitu ramai sekali. Maka orang tanya dia, siapa dia ke orang yang paling ramai itu? Dia kata, hadhihi ummatuka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah umatmu. Allahu akbar. Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin as-salihin. Ya Allah, jadikan kami umat Muhammad yang benar, yang baik. Maka kata di Nabi, wa ma'hum sab'una, dalam kumpulan ramai ini ada 70,000 orang boleh masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab. Kita nak minta pun kita rasa malu. Tapi mintalah
tak dapat yang tinggi, dapat yang rendah, kata orang. Tak, ni langsung tak minta, mana nak dapat? Maka Nabi kata ada 70,000 di kalangan mereka yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi Nabi lepas dia cerita ni, Nabi masuk dalam rumah. Sahabat-sahabat duk bincang kat luar masjid. Siapalah orang ni? Boleh jadi keluarga Nabi, boleh jadi sahabat Abu Bakar, boleh jadi. Macam-macam andaian lah. Macam-macam andaian mengharapkan kita termasuk dalam 70,000. 70,000. Kemudian Nabi keluar semula. Nabi pun tanya sahabat-sahabat, apa yang kamu bincang ni? Apa yang kamu nak apa ni? Maka faqaraja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mal ladzi takhuduna fi? Apa yang kamu sibuk? Nabi pun sebut orang yang 70,000 masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab ni, beberapa kriteria yang besar mereka, tanda ni tuan-tuan, allazina la yastarqun wala yatatayyarun wala yaktawun. Yang pertama, dia tak suka, tak minta orang jampi. Kalau dia sakit, dia ambil kitab Pisah Muslim, dia jampi diri tiup. Kita ni asyik suruh orang jampi je. Gugur satu dia punya kriteria. Banyaklah suruh orang jampi tak? Jumpa ustaz, jampi ustaz. Saya sakit gigi, jampi ustaz. Sakit gigi, klinik gigi lah, sesat lah masalah ni, cabut tu. Dia jampi. Tak salah. Kalau suruh ustaz-ustaz ruqyah jampi ni tak salah. Tapi tak naik darjat 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Jadi kita lost satu. Yang kedua, la yatatayyarun. Mereka ni tidak anggap kesialan ada benda. Kita nak keluar rumah, tiba-tiba biawak lalu, zuf. Sorry. Undur balik kereta masuk. Itu dia panggil tatayyur. Kalau biawak lalu, pergilah kau. Selamatlah kau, tidak aku pijak tak. Itu yang panggil orang berani. Datang burung hantu. Kita nak datang pergi cari rumah sewa contohnya. Sampai kat rumah yang kita nak beli tu, ada burung hantu di atas tu. Tak ada. Cancel bos, cancel. Ni hantu. Burung singgah sekejap kau lari. Itu dia panggil tatayyur. Tatayyur ni menganggap benda tu sial. Kita sekarang ni masih lagi ada. Percaya lagi ni hari Rabu terakhir bulan Safar, hari sial dia panggil. Macam-macam dia punya percaya. Yang ketiga, wala yaktawun. Yang ketiga, mereka tak berubah dengan selang api dibakar dengan api. Orang Arab ada. Maka Nabi kata wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Hadis ini dalam Bukhari. Maka disitulah kata di para ulama, inilah kriteria kalau kamu nak jadi orang-orang yang nak merealisasikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, jadilah kita tawakal tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggalkanlah percaya-percaya yang karut, hantu, tangkal, azimat, apa benda ni, kepercayaan yang pelik-pelik ni. Saya tak percaya pun. Tapi di tangan cucu awak tali hitam tu apa? Saja-sajalah. Mana ada pakai tali jam hitam ni, tangan jangan marah. Tu ustaz pakai tali hitam juga. Ni tali jam. Tali jam ni tak ada azimat apa ni. Azimat dia boleh tahu pukul berapa. Itu yang tahu dia. Boleh tahu pukul berapa. Kita jalan hari ni berapa langkah dah. Ni tekanan jantung. Ini bukannya tangkap azimat. Ini dia panggil benda manual yang kita ada. Tak salah. Dia kata, dia cakap, ini yang salahnya tali-tali tu, sebab kita tak akan gantung satu tali kalau kita tak percaya. Betul tak? Bila kita gantung, maknanya kita percaya kepada benda khurafat tu. Itu yang berbahaya. Jadi para jemaah sekalian, mudah-mudahan tazkirah ringkas kita ini memantapkan akidah, menambahkan kepahaman, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, supaya kita kita selamat di dunia dan aman kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun keputusan muzakarah haji, oleh kerana belum diresolusi lagi, saya tak boleh cerita hari ni. InsyaAllah kita cerita pada hari lain yang sesuai masa dia. Setengah orang ni nak tahu lalu. Dia tahu ustaz pergi muzakarah tu apa tajuk baru. Kata tak boleh lah, menteri Tok Umum lagi, kita umum dah. Kita dipanggil langgar SOP lagi tu. Langgar SOP. Jadi insyaAllah besok kita sambung balik tafsir kita yang tertangguh selama 2 pagi. Biiznillahi azza wa jalla. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.